Dari segi muzik rock, kumpulan dari Singapura sememangnya lebih jauh ke hadapan berbanding kumpulan dari Malaysia. Ini kerana peluang yang dibuka kepada mereka lebih banyak berbanding di negara Malaysia. Dengan kemasukan tahun 1986-1987, kumpulan-kumpulan Singapura lebih banyak berpeluang merakamkan album penuh mereka di bawah syarikat-syarikat rakaman tempatan mereka yang membuka lembaran muzik ke negara jirannya. Salah satu dari mereka yang pada tahun 1987 telah melahirkan album malah melakarkan sejarah sebagai album Neo Classical Metal pertama di rantau Nusantara adalah kumpulan Aces. Setelah perpecahan sementara Sweet Charity pada tahun 1985, basisnya Syed Hassan Al-Attas meneruskan perjuangan musikal beliau dengan mengambil pemuzik-pemuzik muda lagi berbakat. Antaranya Jumaat yang merupakan bekas drama kumpulan Rockers, vokalis Rahmat dan gitaris muda dengan pengaruh musikal ala Mumsteen iaitu Malik. Keempat mereka bergabung dan menamakan kumpulan mereka Aces. Bermulalah episod latihan dan persembahan pentas di Singapura. Berkat nama besar Syed Hassan, mereka telah berjaya mendapat kontrak rakaman di bawah syarikat produksi Singapura iaitu WMA Records dan memulakan sesi rakaman di Studio Panca, Jakarta, Indonesia pada tahun 1987. Namun disebabkan komitmen vokalis Rahmat, rakaman vokal terpaksa diteruskan dengan vokalis gantian iaitu Naim yang merupakan seorang penyanyi kelab malam. Akhirnya album Aces hidup lahir ke pasaran pada tahun 1987 di bawah edaran WMA di Singapura, Hints Collection di Indonesia, manakala untuk pasaran Malaysia diedarkan oleh NSR, menampilkan konsep unik Neo Classical Metal yang pertama di Nusantara. Alright, Aces. Okay, jadi part ni gua buat semula lah, pasal dekat video lama ada beberapa kesilapan dia. Salah satu dia sebab penggunaan kata ganti diri aku, kau. Ya betul, sebab video-video lama ulasan Rock Kapak daripada episod 1 sehingga ke episod 60 lebih rasanya, gua masih gunakan aku kau lagi kata ganti diri. Jadi sekarang ni gua gunakan gua lu lah kan. Sebab apa? Sebab kita nak in karakter dengan era Rock Kapak itu sendirilah, di mana penggunaan bahasa gua lu tu adalah salah satu daripada bahasa era tersebut. Dan kedua, sebab inlay yang kali ni adalah lebih cantik daripada yang sebelum ni. Yang sebelum ni bahagian stiker tanda harga ni koyak kan, jadi inlay dia nampak cacat sedikit. Tapi yang kali ni gua dapat inlay yang lebih sempurna lah kan. Nampak tu tip top, keras lagi dan masih cantik lagi lah. Ini keset gua dapat daripada Miri Sarawak sekali dengan J-Bond, Hand Zaman dan beberapa lagi keset-keset langka yang lain lah. Jadi Aces adalah salah satu jugalah. Nampak cantik kan. Jadi inlay dia keras. Cuma yang ini bukan kertas licin seperti kebiasaan kebanyakan inlay NSR. Yang ni inlay kertas dia keras lah. Kalau kita nak kata lebih kurang macam inlay figures lah, album figures, macam ni jugalah dia keras jenis macam ni. Tapi figures ni lebih keras daripada ni. Gua pun tak faham kenapa figures ni inlay tu keras sangat. Macam batu-batu perjuangan, victim dan lain-lain tu semua inlay dia jenis kertas licin. Dia bukan keras macam ni. Ni macam kertas biasa, cuma dia keras sikit. Dia punya grammage dia lebih tebal lah. Alright, jadi Aces. Tak tahu kenapa gambar patung dekat belakang ni pegang nama Aces tu. Tapi dia punya logo dia memang cantik lah kan. Ini memang adalah colour grading era 80-an lah. Dia buat purple, lepas tu putih, lepas tu nak jadi biru sikit tu putih balik. Ini memang 80s habis lah design ni kan. Maklumlah album ini sebenarnya tahun 1987. Tak silap dekat keset dia tulis kot tahun dia. Mana tu? Sekejap kita tengok ada tak tulis tahun dia.
Tak silap gua ada kan. Tapi album ni sebenarnya dikeluarkan pada lewat 1987 lah secara tepat dia. Tengok ada tak? Whatever, tak ada. Alright, jadi album ini tidak mengandungi copyright. Jadi kita boleh ulas dengan meletak lagu, tak ada masalah kat situ. Cuma kat sini kita cuma nak tengok dia punya inlay dia secara lebih detail lah. Kat sini maklumat-maklumat dia unik sedikit sebab dia buat susunan font dia macam berjarak tu. Bila kita tengok dah macam kita tengok buku note music pun ada kan. Betul tak? Jadi lagu-lagu majoriti adalah ciptaan mereka sendiri. Kalau kita boleh tengok kat sini, lagu Hidup ciptaan Malik, Keluhan ciptaan Asus, Amarah copyright ni sebenarnya adalah lagu Yngwie Malmsteen. Jadi dia adalah sebuah lagu cover, bukan lagu plagiat. Okay, sebab dia tulis copyright, bermaksud dia tak claim kredit kepada penciptaan lagu ni lah. Yalah, sebab dia cover kan, dia bukan main, bukannya dia buat lagu sendiri ke apa. Ini adalah lagu daripada Yngwie Malmsteen yang diorang main semula. Inilah baru betul dipanggil sebagai saduran ataupun cover song. Kalau dia tulis ni lagu ciptaan Asus ataupun A. Malik, maknanya dia bohong lah tu kan. Orang kata berdaah hajanya tu kan. Berdaah je lah, konon-konon lagu Amarah ciptaan kau Malik ataupun Asus, padahal sebenarnya lagu Malmsteen. Tapi kat sini terang-terang dia dah tulis lagu copyright. Jadi itu bermakna dia tak claim kredit. Dan dia membuktikan bahawa ini adalah sebuah lagu cover, bukan ciptaan dia orang. Walaupun dia tak tulis lah copyright band mana ke ataupun label mana ke. Copyright yang dimaksudkan sini bukannya kopi lagu tu. Sebab ada setengah orang faham tau, bila dia tulis copyright dia ingat kopi lagu. Bukan, copyright ni maksudnya hak cipta. Bahasa Melayu dia hak cipta. Kalau kopi tu maksudnya tiru kan, ataupun tekap kan. Tapi ini bukan maksud dia kopi, ini adalah copyright. Copyright adalah hak cipta. Maksudnya lagu ini ada hak cipta dia yang punya kan? Bukan dia orang punya. Bukan dia orang yang cipta lagu ni, ada hak cipta dia yang punya, iaitu Yngwie Malmsteen lah. Itulah dia. Mengapa ciptaan Asus sendiri, Nenekku ciptaan Asus sendiri, Secebir Hasrat ciptaan Dennis, Instrumental Eternity 1 and 2 ciptaan Malik, Nostalgia Cinta Masorma, Siksa Asus. Pendek kata, lagu-lagu fast semua adalah ciptaan Asus sendirilah dan juga gitarisnya Malik. Tapi tak apa, kita go in detail sewaktu ulasan bertulis lah. Pasal lagu-lagu boleh letak, tak ada masalah kat sini. So tak ada apa sangat lah kalau kita nak ceritakan disebabkan itu kan. Cuma pada dia punya quality inlay lah. Kalau kita perasan dekat belakang background dia macam ada letak gambar line up dengan latar belakang warna biru macam tu. Cantik sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini memang nampak clear lah kan, sebab kita pakai kamera kan. Dan Alhamdulillah ini punya borang pendaftaran dia masih ada lagi, kad ucapan masih ada lagi. Kaset-kaset daripada Miri ni majoriti kad ucapan semua dia potong. Tapi yang ni dia tak potong pasal dia dah letak bahagian ni kat sini. Mungkin owner asal dia rasa sayang nak potong kan. Cuba kalau tak ada apa kat situ kan, memang dia potong je. Casing NSR era 80-an, jenis kelabu dengan ada chop NSR kat sini. Ini adalah ciri-ciri unik lah kaset-kaset NSR. Masih keras lagi tu, tengok nak buka dia pun. Memang pandai jagalah yang berada Miri ni. Dan kaset dia warna kelabu dengan stiker yang berwarna unik, putih, hijau dan purple, ala-ala macam kek lapis gitu. Cantik sebenarnya. Logo NSR dan juga ada logo cok panas NSR kat sini, menunjukkan dia adalah original kaset daripada syarikat rakaman NSR. Jadi ini adalah ciri-ciri khas juga syarikat rakaman NSR di era 80-an. Seperti biasa yang syarikat-syarikat tempatan ni semua memang quality inlay, quality kaset dia memang cantik lah. Tapi gua cerita pasal dia punya visual bukan pasal dia punya sound. Sebab sound dia subjektif lah sebenarnya, barang lama kan. Jadi seperti kita boleh tengok lah, memang cantik kaset-kaset dia kan. Sama macam Batu-Batu Perjuangan, Figures, Victim, semua macam ni lah layout dia sama. Kaset kelabu, gelap, cok panas NSR, casing ada cok NSR juga. Tu antara ciri-ciri khas dia lah. Okey, tak apa buang masa, jom kita ulas. Sebab album ini tidak mengandungi copyright, jadi tak ada masalah untuk kita buat ulasan. Let's go.
Berjurus selesai terbitan album, Aces telah mendapat undangan untuk mengadakan tour seluruh Indonesia di bawah tajaan syarikat rokok di Jarum. Namun harapan tersebut musnah apabila Aces berpecah atas masalah dalaman. Gitaris Malik kemudiannya menubuhkan kumpulan Cleopatra, namun tidak sempat merakamkan album bersama kumpulan ini. Manakala, vokalis Naim pula meneruskan kerjaya beliau sebagai penyanyi kelab malam dan sempat muncul sebagai vokalis jemputan dalam filem Rozana Cinta 87. Matamu mendelik, berulang kali ku bilang dia nenekku, namun kau tetap menyangka dia kekasih baru. Oh istriku, percaya padaku, janganlah engkau cemburu. Dia benar-benar nenekku, gambar ini masa mudanya dulu. Jangan cemburu dong. Siapa yang tak cemburu? Kan gambar nenekku di masa muda dulu. Ah, kamu bohong. Benar, aku tak bohong. Aku tak percaya kalau itu gambar nenekmu. Berani sumpah. Sumpah, dasar laki-laki gampang sumpah. Jadi aku mesti bilang apa? Ah, sudah, dasar buaya. Kalau begitu, kamu juga istri buaya.